Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri membaca buku teks bersama Ustazah Salina. Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran 14, tajuk Sembelihan. Maksud sembelihan, maksud, hukum dan dalil sembelihan. Pertama, maksud sembelihan. Bahasa, maksudnya maksud sembelihan ini dari aspek bahasa dan juga aspek istilah. Maksud sembelihan pada aspek bahasa, memotong. Pada aspek istilah, menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik. Memutuskan urat halkum dan urat marik. Ini ada urat halkum dan ada urat marik. Kedua-dua urat ini yang ada pada leher binatang mestilah diputuskan. Kedua, hukum sembelihan. Wajib, wajibnya hukum sembelihan ialah wajib supaya halal dimakan dagingnya. 3. Dalil naqli sembelihan. Maksud dalil naqli ialah dalil ataupun bukti-bukti yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Maksud, diharamkan kepada kamu iaitu memakan bangkai, darah, yakni darah yang keluar mengalir. Daging khinzir ataupun daging babi termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kedua, berdasarkan hadis, Rafi' bin Khadij meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu." Riwayat Al-Bukhari. Maksud, setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Jika disembelih atas nama Allah, maka bolehlah dimakan. Rukun sembelihan. Okey, ada 3 rukun sembelihan. Rukun sembelihan ialah perkara yang mesti ada dalam aktiviti ataupun proses menyembelih. Siapakah ataupun apakah yang mesti ada? Penyembelih. Ya, orang yang menyembelih. Binatang sembelihan, kalau tak ada binatang, apa yang kita nak sembelih, kan? Dan alat sembelihan. Syarat sah sembelihan, kita melihat kepada 3 rukun tadi, iaitu penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Kita lihat satu persatu. Kita baca satu persatu. Syarat sah untuk penyembelih ialah beragama Islam atau ahli kitab. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Contoh ahli kitab ialah orang Yahudi. Sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal, ya, bukan kira dari segi jantina tapi dari segi agama. Kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Tok Bomoh, bukan kerana untuk disembahkan kepada penunggu-penunggu ke, ya, bukan.
Sembelihan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya, sembelihan untuk membuat persembahan kepada kubur keramat. Okey, kita baca pula syarat sah sembelihan bagi binatang sembelihan. 1. Masih mempunyai hayah mustaqirrah. Jika binatang yang disembelih hampir mati, binatang tersebut tidak halal dimakan. Hayah mustaqirrah maksudnya masih lagi ada nyawa yang menyebabkan binatang itu boleh bergerak. Kedua, putus urat halkum dan marik dengan segera dan sekali sembelihan. Urat halkum ialah saluran pernafasan dan urat marik ialah saluran makanan. Apabila kedua-dua urat tersebut diputuskan dengan segera, binatang tersebut akan mati dengan cepat. Itulah hikmahnya. Seterusnya, kita baca pula syarat sah sembelihan bagi alat sembelihan. Alat sembelihan yang dibolehkan ialah alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali yang tak boleh digunakan ialah kuku, gigi dan tulang. Majoriti ulama menyatakan maksud ahli kitab ialah keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Di sini disebutkan siapakah dia ahli kitab. Hayah mustaqirrah ialah haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga. Antara tandanya termasuklah binatang tersebut meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Perkara sunat sembelihan. Kita lihat kita baca perkara sunat sembelihan dari 3 rukun tadi. Bagi penyembelih menajamkan pisau. Disunatkan menajamkan pisau berpandukan hadis riwayat Abu Ya'la, iaitu kamu hendaklah menajamkan pisau dan menenangkan haiwan sembelihan. Menyembelih pada waktu siang. Disunatkan penyembelihan dilakukan pada waktu siang kerana ditakuti berlaku kesilapan kalau waktu malam ketika penyembelihan. Sunat seterusnya ialah menghadap kiblat. Disunatkan penyembelih dan binatang sembelihan menghadap arah kiblat. Sunat bukan wajib. Kerana kiblat ialah tempat mulia bagi umat Islam. Membaca basmalah. Apakah dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan penyembelih membaca basmalah ketika permulaan menyembelih. Kita baca pula perkara sunat sembelihan bagi binatang sembelihan. Membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri. Perkara sunat sembelihan bagi alat sembelihan ialah alatan yang tajam seperti pisau, benar-benar tajam. Janin yang mati selepas ibunya disembelih, janin ini ialah anak yang dalam kandungan. Janin yang mati selepas ibunya disembelih atau mati dalam perut atau lahir dalam keadaan bukan hayah mustaqirrah, halal dimakan dagingnya. Ibunya dengan syarat ibunya telah disembelih terlebih dahulu. Perkara makruh sembelihan. Kita baca perkara makruh sembelihan dari 3 rukun tadi. Menyembelih di hadapan binatang lain. Menyembelih pada waktu malam, tidak menghadap kiblat, tidak membaca basmalah. Ini semua adalah makruh sembelihan. Binatang sembelihan pula menyeksa binatang. Makruh menyeksa binatang. Alatan sembelihan pula menggunakan pisau yang tumpul. Makruh menggunakan pisau yang tumpul. Contoh menyeksa binatang sembelihan tanpa sebab. Tanpa sebab. Memenggal leher, mematahkan kaki, mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan, menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang yang hendak disembelih. Hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains.
1. Membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram supaya ibadat diterima. 2. Menghindarkan diri daripada penyakit yang terdapat dalam binatang kerana toksin dan bakteria yang terdapat dalam darah binatang telah dikeluarkan. Apabila disembelih, semua darah binatang yang ada dalam badan binatang dikeluarkan melalui proses sembelihan. 3. Mempercepat proses kematian binatang yang disembelih. Sesuailah dengan Islam, agama yang indah, tidak menzalimi binatang. Binatang Allah jadikan untuk kemudahan manusia mendapat makanan, tetapi Allah tunjukkan cara yang terbaik bagaimana kita nak mematikan binatang dengan cepat dan baik. Alhamdulillah, sekian dahulu Siri membaca buku teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.